sifat dulu. Dan bapa untuk menetapkan bapa sendiri, kampung kita ni, kampung Sekram ni dulu masyhur orang mengaji sifat dulu. Dulu orang tua kita ni dulu tulis sifat dulu, karang nazam sifat dulu, mengajar sifat dulu. Di sini ni orang dulu kita. Dan hari ini bapa akan terang kepada kita kenapa kena belajar sifat dulu. Kenapa tak ambil benda lain? Untuk kita faham dan kita sempurna dengan baik, dan kita haramkan ini ilmu penting sebagai dasar akidah itu. Saya bukan ceramah pula. Tuan kenal ni salah seorang ulama daripada Kota Limai. Dia ulama muda, tapi muda tak muda bapa ni awet muda. 56 tahun bapa ni, tapi awet muda. Kadang-kadang saya baca saya dulu, tapi bapa umur sudah 56 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi kesihatan dan kemudahan Allah dalam memberikan dakwah, insya-Allah. Saya kira itu saja. Saya persilakan Bapak Ghazali kita hari ini untuk beri kepada kita ilmu kefahaman yang penting. Kita daripada kecil, daripada dulu, untuk moyang kita, untuk imam kita mengajar sifat dulu. Kenapa sampai sekarang kita kena mengajar sifat dulu lagi? Kenapa tak mengajar benda lain? Jadi untuk harapan mudah-mudahan akidah ini terus kita pertahankan dan terus kita pegang sehingga ila yaumil qiyamah. Dan seterusnya kami dengan ini mempersilakan Ahmad Ghazali Islam untuk menyampaikan kuliah Sultan Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wassalatu wassalam ala ahabbin nasi ilayna sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhu al-awwaluna wal-akhirun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa dapat perkara yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat perkara yang berharga mahal dari Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai tinggi. Dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rumah dia, dia mengadakan bagi kita majlis yang mulia, dia mengaturkan gerak-geri kita ke arah yang kita boleh sampai dengan dia kepada rahmat dia dan syurga dia. Alhamdulillah, banyak kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tak ada rasa kata kebaikan itu daripada Allah. Oleh kerana demikianlah, tak ada tekanan yang kuat ke atas kita untuk kita berhadap kepada dia, untuk kita nak mensyukuri dia, untuk kita mendapingkan diri kepada dia. Lebih-lebih lagi, kita tak berapa kenal sangat dia. Siapa dia Allah Subhanahu wa taala? Bila kita tak berapa kenal, dia tak berasa kasih. Kebiasaan dia begitu, lemrah dia begitu. Dia nak kasih ni, dia kena kenal biasa, dia tak kasih. Dia kena kenal, sungguh-sungguh kenal. Orang yang kita kenal tu sifat dia macam mana, barulah dia bertambah kasih, berasa bersera, berasa tak boleh nak mengasingkan diri dan upamanya. Itu orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu, mereka tak berasa jemu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingnya seperti saya hari inilah, awal siapa kat sini, jemaah kat sini tak berasa kasih, tak berasa mesra, tak berasa sebelah mana, sebab tak kenal lagi. Kalau kenal sungguh, boleh jadi halau balik cepat-cepat, boleh jadi. Dia tengok kita kenal tu lah. Kita kenal dia, kalau dia jahat, kalau dia tak baik, kita halau, kita tak terima. Kalau kenal dia tu, oh dia ni begini, sifat dia baik, dia bantu kita selalu, kita tak minta pun dia bagi. Oh ni baik sangat ni. Berasa mesra, berasa kasih. Oleh itu, marilah kita sama-sama usaha supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar kenal. Bila kita kenal sungguh, kita menjadikan dia sekasih-kasih perkara kepada kita. Bila dah kita menjadikan begitu, dia sampai kepada tahap itu, maka kita sudah dapat satu daripada anak kunci syurga yang besar. Anak kunci syurga yang besar, iaitu tertanam Allah dan Rasulullah di dalam hati kita sebagai yang paling kasih kepada kita. Sebagaimana kita maklum, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal tanya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah nak kiamat wahai Rasulullah? Bila nak berlaku kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara ringkasnya tanya balik dia, ma'adatta laha, apa perkara, apa suatu, apa barang yang engkau mesediakan untuk kiamat. Munduk tanya kiamat, awak tanya kiamat bila, masa kiamat tu awak sedia apa untuk nak pergi kepada kiamat. Bila berlaku kiamatnya, maknanya kiamat ni tentu berlaku. Hak sepatutnya
tak payah tahu masa dia, tak ada penting. Hak pentingnya mung telah bersediakah untuk nak menghadapi dengan kiamat tu. Tu Rasulullah tanya balik. Dia jawab kata, saya tidak mesediakan untuk kiamat itu dengan banyak solah, banyak sembahyang. Dan saya tidak mesediakan untuk kiamat dengan banyak puasa. Saya tak banyak semaya, tak banyak puasa. Hanya yang kami sedianya, kami kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta ma'aman ahabba, ataupun satu riwayat al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu ataupun engkau dapat bersama, boleh duduk sekali, duduk berserta dengan mereka yang engkau kasih. Kalau musdia hak tu sungguh, mu boleh duduk bersama dengan aku, yakni di dalam syurga. Dia bekalnya kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah. Semaya tak banyak, puasa tak banyak. Hak dia sedia jadi bekalnya, iaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah. Sebab itulah saya kata, bila kita dapat, bila tertanam di dalam hati kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, maka sudah kita dapat anak kecil syurga yang besar. Bahkan itulah hakikat iman, kemuncak iman. Selama mana kita tak sampai kat situ, kita masih tak sempurna iman. Kita masih dhaif iman. Persing iman kita tu rendah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak beriman oleh seorang kamu sebagai iman yang sempurna. Rasulullah nafi iman, ulama kita takdir kata iman yang dinafi oleh Rasulullah iaitu iman yang sempurna, ai imanan kamila. La yu'minu ahadukum imanan kamilan, sebagai iman yang sempurna, yakni tak ada iman yang sempurna hatta yakunallah, sehingga adalah Allah, sehingga berlaku Allah wa rasuluh dan rasulnya ahabba ilaihi, yang paling kasih, yang terlebih kasih kedua-dua Allah dan Rasul, ilaihi, kepadanya, kepada ahadikum. Di dalam hati dia tak ada hak paling kasih kepada dia selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah kita usaha supaya Allah dan Rasulullah masuk di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita. Adalah kedua-dua itu yang paling kasih kepada kita. Kita tak tukar dengan yang lain. Kita sanggup gerba segala perkara yang ada pada kita, harta benda kita, jiwa kita, nyawa kita pun kita sanggup gerba kerana Allah dan Rasulullah. Kita sanggup habis harta, habis nyawa dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuncak iman. Itu sebagai bekalan kita dan bagi
untuk kita nak tanam, nak menguatkan kita di dalam kita beragama, di dalam kita menghadapi akhirat. Maka di pagi ini kita nak bicara tajuk sikit sebanyak. Tajuk apa? Pasal apa, kerana apakah, sebab apakah kita kena belajar sifat 20. Diberi tajuk begitu. Kita maklum itu sebagai soalan lah. Tajuk ni selalu dibagi, maka jadi satu soalan. Maka saya yang juru menyampai ni seolah-olah kena periksa lah. Saya jawab soalan ni betul tak betul tu, kena ada orang juru bagi pula lah, bagi dagri betul tak betul. Kita saat pertamanya kita kena tahu dan kembali kepada pokok asal dulu. Kaedah di dalam agama kita, hukum agama. Maksud hukum agama, hukum Allah. Yang kita kena tahu, hukum Allah dipanggil hukum syarak. Syariat Allah pun boleh panggil, dia panggil. Macam bagai-bagai sebutlah. Hukum Allah, hukum syarak, syariat Allah. Yang inilah yang kita kita kena praktik. Yang kata kita ni kena takwa kepada Allah, kita kena pakai, kena praktik hukum Allah ni lah. Kena tanam perasaan duduk situ dulu, kita sebagai orang yang beriman. Hukum Allah dia ada 5 hukum. Ada hukum dia yang dikatakan, yang dinama dengan wajib. Kita mesti kena kerja hak ni. Bila kita kerja hak wajib tu, nama kita taat, nama kita takwa. Yang kedua haram. Hak haram kita kena tinggal. Kalau kita buat dia berdosa, dengan dosa tu kita akan kena azab. Allah janji dia nak azab di dalam neraka. Wal'iyadzabillah. Seterusnya sunat, makruh, haruh. 5 hukum. Kita hari-hari hidup sementara mati ni kena beramal dengan 5 hukum tu lah. Kena praktik 5 hukum tu lah. Gerak-geri kita 5 hukum tu lah. Maka hukum agama sudah sebulak sora segala ulama, tidak ada khilaf, tidak ada pertikaian lagi di sana. Kata semua kita orang mukallaf kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ pertama kali kita kena kenal Allah. Siapakah Allah tu soalannya. Di hari ni kalau kita soal, kalau saya soal ataupun siapa soal, siapakah Allah? Dengan kata lain boleh juga, siapakah Tuhan yang sebenar? Boleh. Kita kena jawab biar betul hak tu. Kita kena kenal hak tu lah. Siapa tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, segala ibadat dia tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia tidak ada iman, tidak ada Islam. Kita belajar di dalam fiqh, hukum agama kita lah. Hukum syariat dia ada 2. Okay, tadi dia bagi hukum taklifi 5. Dan hukum syariat juga dia panggil hukum wad'i. Hak wajib tu ada sah dia, ada batal dia. Tu hukum taklifi. Tak sah ibadat dengan dalil syarak,
kalau kita tidak kenal Allah. Syarat segala ibadat kena Islam. Kalau tidak Islam, tidak ada iman, tak sah semua. Semaya tak sah, puasa tak sah, haji tak sah, gerbang tak sah. Semua ya duduk kat situ dulu. Duduk kat Islam, duduk di iman. Orang kafir ibadat tak sah. Maka nak jadi iman, nak jadi Islam, seseorang dia kena mengaku dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara khusus. Maka nak beriman dengan ketuhanan Allah itu, beriman dengan ketuhanan Allah itulah makna kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka nak kenal Allah Subhanahu wa taala tu, cara dia macam mana? Maka cara dia tu tak mesti. Mana-mana cara boleh. Yang mestinya kenal Allah Subhanahu wa taala. Bandingnya seperti kita lapar lah. Kita lapar, pastinya kita nak kenyang. Bila nak kenyang tu dia kena buat macam mana? Buatlah boleh kenyang. Makan nasi ko, makan roti ko, makan ubi ko, makan angin ko, ikutlah. Kalau kita orang Melayu ni nak kepada kenyang, kena makan nasi. Tak ada. Nak makan nasi ni kena pergi kat mana? Pergi kedai tom yang ko, kat rumah ko, ikut. Kalau pergi tom yang, kedai tom yang pun boleh. Masak kat rumah pun boleh. Begitulah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pun boleh berlaku. Pastinya kenal Allah dengan secara tepat. Kenal Allah dengan secara betul. Itu hak mestinya, hak pasti. Itu kaedah. Maka kita orang awam, kita orang kampung biasa, kita orang hak majoriti ummah. Majoriti ummah ni kebanyakan dia panggil yang ramai daripada ummah, kita orang yang tak pandai dengan bahasa Arab. Kita tak pandai nak faham Al-Quran dengan secara betul, nak faham hadis dengan secara betul. Memang hak tu kita kena mengaku. Kalau kita tak mengaku, kita tak kenal diri kita. Bila kita tak kenal diri kita, maka tentulah kita kena duduk di dalam bahaya, kita duduk di dalam sesat. Waktu hak ulama kita kata walaupun dibangsakan hadis tetapi bukan hadis, tapi makna dia sangat-sangat betul, sangat-sangat tepat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, orang itu kenal Tuhan. Kita boleh meluahkan lagi, siapa kenal diri, orang itu selamat. Siapa tak kenal diri, orang ni bahaya. Orang ni di dalam bahaya sangat-sangat. Macam kita bawa kereta, kita masuk jalan sebelah orang, kita tak sedar kata kita ni duduk jalan yang tak betul. Bahaya ke tak bahaya? Sangat-sangat bahaya. Begitulah kita tak kenal diri kita, kata kita ni duduk status mana, duduk kelas mana kita ni. Kita rasa kita letak diri kita, kita kenal tak betul, kita rasa kita boleh faham. Misalnya kita berasa kita ni alim, maka hakikat kita tidak alim, hakikat kita tidak faham. Itu bahaya sangat-sangat. Bahaya sangat-sangat. Hakikat kita masuk dinamakan kita orang awam, orang yang tak boleh nak faham
bahasa Arab, orang tak faham Al-Quran, tak faham hadis dengan sendiri, tak boleh. Jauh sangatlah, bukan kata tak faham tu sikit-sikit. Sangat-sangat jauh kita nak faham. Oleh itu, bila kita tak boleh nak faham sendiri, dia asalnya kaedah dianya wajib kena Allah. Maka Allah, kita nak kenal dia, kena sebagaimana Allah dan Rasulullah memperkenalkan dia di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Allah memperkenalkan dia di dalam Quran macam mana, Nabi memperkenalkan Allah di dalam hadis dia macam mana. Sepanjang dakwah Rasulullah 23 tahun, dia bercakap tentang Allah, berhubung kait dengan sifat Allah macam mana. Begitulah hak kita kena kenanya, hakikat yang sebenar lagu tu. Allah buat definisi dia di dalam Quran macam mana, di situ kita tak sampai. Hak kata berat di atas kita. Memang kita ni tak kuasa. Bila tak kuasa, itu tutup tasyarak, kita kena kembali kepada orang hak pandai dengan hak itulah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu ahli zikir, orang yang berkeahlian di dalam tajuk itu, jika kamu tidak tahu. Orang yang berkeahlian di dalam tajuk Al-Quran dengan Quran hadis, orang yang berkeahlian dengan Allah, maka kita kembali kepada mereka lah. Dari situlah ulama kita buat cara seolah dia masak nasi kepada orang awam, untuk orang awam makan. Dia buat simpul. Dia ambil parti cara untuk kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah dijadikan sifat 20. Sebab itulah kata kenapa kita kena belajar sifat 20? Jawabnya kerana kita kena kenal Allah. Sifat 20 satu cara daripada kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan secara pendek tapi padat. Pendek saja tapi dia padat, merakumi, lengkap. Kalau kita belajar dengan secara betul, kita boleh kenal Allah dengan sifat 20 dengan secara padat, dengan cara lengkap. Faham lengkap? Dia lengkap ni maknanya dia merakumi, dia mahipung habis, dan dia boleh tahan, boleh jaga hak sesat. Tu kata lengkap. Kalau dia tidak masuk, boleh faham separuh sikit, hak yang tinggal lagi tu tak masuk, dan juga tak boleh nak jaga hak sesat, hak salah, maka itu tak lengkap. Bila kita belajar sifat 20 ni, dia lengkap. Hak tak sebut lagi pun dia tarik masuk dah. Dia ada dah kat dalam tu. Dan hak sesat-sesat tu sudah dikawal, dijaga, ada jaga. Tu alhamdulillah. Sebab itulah kita kena belajar sifat 20. Dengan cara lain boleh. Tapi panjang sikit. Cuba tengok, kita kata kalau kita nak belajar di dalam akidah, ulama kita tulis di dalam akidah setengah daripada ulama salaf kita
Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia tulis satu kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia bagi nama begitu, masyhur ulama sebut kata Akidah At-Tahawiyah. Itu cara nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Panjang. Kita jadi satu buku, satu teks kita kena belajar. Dan juga Imam Abdul Hasan Asy'ari, dia tulis tajuk akidah. Beberapa kitab dia tulis tajuk akidah. Setengah daripadanya kitab dia hak terakhir, iaitu kitab Al-Luma'. Panjang. Mari di masa kemudian ulama yang terkemudian ambil buat kesimpulan dengan secara ringkas belajar sifat 20. Itu sebagai kesimpulan dia. Sebab apa ulama kita ambil sifat 20, belajar bentuk kenal sifat? Oleh kerana di sana ada ajaran-ajaran yang berhubung kait dengan kenal Allah, berhubung kait dengan sifat Allah, ajaran yang sesat. Ada ajaran yang sesat sampai kepada hari ini. Ada ajaran sesat. Dan ajaran sesat ni ialah satu daripada dia panggil syar jahat, satu daripada perkara jahat. Maka perkara jahat ni lawan dia khair, perkara baik. Kedua-dua ni dia tak becek, dia tak berasing, dia berjalan sama. Seperti lelaki dengan perempuan, dia ada siapa kemak lah. Dia kena berjalan siapa kemak, sebab dia lawan dia. Bukan kata jahat ni dia akan habis, tak. Dia kena ada semata-mata. Cuma kita wajib kita jaga dia. Kita kena jaga dia, kita jangan buat dia. Sebab tu ajaran hak betul sentiasa berjalan, ajaran jahat sentiasa ada. Akidah yang sesat bukan baru, semenjak daripada salaf, semenjak pada masa Rasulullah sampai kepada hari ini. Bila dah ajaran sesat ni banyak, ulama kita nak jaga daripada ajaran sesat itulah buat silibus. Jadi silibus hak betulnya begini, kena belajar begini. Hak ni lah hak betulnya. Yang betul inilah yang dinama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah orang-orang yang ikut sunnah, yang ikut akidah yang diambil daripada Nabi, yang ikut cara Nabi di dalam memahami akidah. Itu pun huraian dia kita nak faham ahli sunnah dengan secara betul. Itu pun kena pakai masa juga. Kadang kita faham tak tepat, tak betul. Saya rasa setengah daripada kita kena faham hak basic-basic supaya terbit hak kekeliruan yang ada di dalam hati, di dalam kepala kita tu. Kena faham sebab apa dinamakan akidah ni, dinamakan kita Ahlus Sunnah, dinamakan kita Ahlul Jamaah. Kadang dibuat definisi sendiri, faham dengan tak betul. Ulama panggil ahli sunnah tu sebab apa? Kadang
Kita faham kata Ahlus Sunnah kerana dia turut sunnah. Apa turut sunnah? Hak Nabi buat, dia buat. Hak Nabi tinggal, dia tinggal. Akidah ni, akidah Ahli Sunnah, iaitu hak ambil daripada Nabi. Hak ambil daripada Nabi betul-betul. Hak tak ada pada Nabi, hak tak ada sebut pada masa Nabi, bukan. Kalau sebut hak bukan pada masa Nabi tu bukan Ahlus Sunnah. Kita faham gitu. Itu tak betul. Tak betul. Hakikat yang sebenar kalau kita tengok hak Ahlus Sunnah, baik di dalam akidah, baik di dalam fiqh, baik di dalam tasawuf, beberapa banyak kita tak dapat nas dia, tak dapat keterangan dia daripada Nabi dengan secara betul, dengan secara sebut nama dia tu. Kita tak jumpa, tak ada. Khususnya sifat 20. Khususnya sifat 20. Adakah Nabi sebut Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan qidam, Allah bersifat dengan baqa, Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, Allah bersifat dengan wahdaniyah, Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi, Allah bersifat dengan qudrah, irada, ilmu, haya, sama', basar, kalam. Adakah Rasulullah sebut begitu? Tak ada, tak ada. Kita tak akan jumpa. Dan kita jumpakah, adakah Rasulullah sebut rukun sembahyang ada 13? Pertamanya niat, yang keduanya qiyam, yang ketiganya takbir, yang keempatnya membaca Fatihah, yang kelimanya rakaat, yang ketujuh i'tidal. Adakah kita jumpa lagu tu? Tak ada, tak ada. Bila kita belajar rukun semaya 13, adakah bila kita belajar rukun semaya 13 tak nama kita Ahli Sunnah? Jawabnya bukan Ahli Sunnah sebab Nabi tak ajar begitu. Itu faham makna pengertian Ahli Sunnah tak betul. Tak betul. Kat sini kita kena faham. Kena faham makna sunnah, makna Ahlus Sunnah. Itu yang direka oleh firqah-firqah yang sesat. Bila ada firqah yang hurai makna tak betul ni lah, kita ulama Ahli Sunnah mari hurai betul. Itu jadi satu pengajaran, satu kaedah kita kena belajar. Begitulah di dalam akidah. Bila dah ada firqah-firqah yang sesat, ajar ajaran yang sesat. Bila hak dia bawa datang ajaran sesat, kita orang yang betul hak mengikut sunnah Rasulullah betul-betul, Rasulullah dia di dalam membawa akidah, dia dalam menyampai akidah, menyampai fiqh, macam mana hak Rasulullah menyampai. Ambil hak Rasulullah menyampai, bentuk Rasulullah menyampai itu, siapa inilah yang betul. Kalau mengikut Rasulullah, kalau Rasulullah ada lagi, tentu Rasulullah kata begini. Itu jadi Ahlus Sunnah. Itulah jadi kita menyabitkan sifat 20 adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil daripada sunnah dia, panggil kita tu Ahlus Sunnah. Boleh faham kau tak boleh faham tahu yang saya sebut tu. Berat kau ringan kau tak tahu tu. Maka sifat 20 ni saya kata tadi dia lengkap. Sebab apa boleh kata lengkap? Sebab segala tututan yang ditutup di atas kita kenal Allah, dia ada. Kita nak menyabit ketuhanan Allah tu cukup kat situ. Allah, Nabi kita dia duk dakwah,
ajak manusia mengaku bahawa Allah Tuhan, tidak ada Tuhan lain daripada Allah. Siapa ingkar ketuhanan Allah, siapa tak mengaku dengan kewujudan Allah, orang itu kafir. Itu pertama kali cara kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kena mengaku dengan ada Allah, mengaku dengan ketuhanan dia tu. Allah saja Tuhan. Itu makna apa tu? Makna dia tutup di atas kita mengaku dengan ketuhanan Allah. Sebab kalau kita tak mengaku dengan ketuhanan Allah, kita kafir. Itulah dakwah bagi segala rasul. Itu jadinya sifat wujud. Kita kena belajar dengan kewujudan Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita belajar dengan secara detail lagi, nak jaga daripada bahaya akidah ni, bahaya besar, nak jaga daripada kesesatan, kena tahu juga, kena belajar tentang hukum ada Allah Subhanahu wa taala. Adakah sama ada Allah dengan ada yang lain? Kat situ. Jadi ulama bahagi wujud tu ada wujud zati, wujud yang bahasa zat dia. Wujud ada wujud aridi, ada kerana lain. Wajib kita kenal Allah, ada dia adalah ada zati. Ada bukan tersebab daripada yang lain. Ada dia tak terima, tak ada. Kalau ada, kita mengaku Allah ada, dia terima tak ada, kita masih tak kenal Allah, masih kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana sama dengan yang lain. Makhluk ini ada, kita ada, Allah ada. Kita terima tak ada, Allah terima tak ada. Sama, bukan Allah begitu. Allah ada, dia wajibul wujud. Ada dia bersifat dengan wajib, dengan mana tak terima tiada, dengan secara detail dia. Itu maknanya kita belajar sifat 20, dia lengkap, dia masuk apa yang ditutup di atas kita. Seterusnya Allah bersifat dengan qidam, Allah bersifat dengan baqa, kerana Allah kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mensifatkan dia yang baqa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara yang binasa melainkan wajahnya. Malaikat Allah sahaja yang tak binasa. Kita hak dia ada sifat, hak dia ada sebut dia Allah memperkenalkan dia, sebut sifat dia. Bila kita belajar sifat 20, dia masuk habis, masuk. Dan boleh jaga, boleh benting daripada akidah-akidah yang sesat, ajaran yang sesat di dalam akidah. Itu saya kata lengkap. Mana ajaran yang sesat, ajaran orang kafir betul-betul, Allah tak ada, kita boleh jaga, otomatik boleh jaga. Orang kafir dia kata tidak ada di sana Tuhan. Dan ada setengah bahagian orang kafir dia kata Allah Tuhan, dan ada di sana Tuhan lain daripada Allah, bukan satu dah. Jadi boleh jaga kita menyabitkan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Allah satu saja, tak ada Tuhan lain. Dan ada di sana kata tak ada Tuhan lain pada Allah, tapi yang lain daripada Allah ni boleh memberi kesan, memberi bekah. Api boleh mengangu, air boleh membuahkan dahaga, nasi boleh mengenyang, ubat boleh menyembuhkan. Maka untuk nak jaga
ajaran sesat ni dengan sifat 20. Kita belajar sifat wahdaniyah, Allah satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Semua perbuatan ni daripada Allah. Tiap-tiap perkara berlaku adalah keluar daripada Allah, yakni Allah memperlakukan dia. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Semua perkara berlaku Allah menjadikan dia. Allah yang mentakdirkan dia. Jadi boleh jaga ajaran sesat. Ada pun belajar dengan bentuk lain, dengan lain daripada bentuk sifat 20, dia tak boleh tak merakumi, kadang merakumi, dia tidak boleh benteng, dia tak boleh jaga hak sesat. Ada lubang, ada ruang hak sesat boleh masuk. Itu kelebihan sifat 20 yang mesti kita belajar dia. Bahkan belajar cara lain tu setakat hari ni lah. Setakat hari ni, kalau kita tak ambil ahli sunnah tu, dia ada di dalamnya penyelewengan, ada di dalamnya kesesatan, ada di dalamnya kesalahan di dalam akidah. Khususnya hak di hari ni, hak ada di negara kita, ajaran untuk nak tukar daripada sifat 20-nya, iaitu belajar dengan tauhid 3. Tauhid 3 tu diketengahkan. Tauhid 3 itu diperangsangkan, dibuat kita sengka kata dialah tauhid ahlus sunnah wal jamaah, yang pada hakikatnya tauhid 3 kita kena tahu. Pertamanya kita kena tahu bahagi yang membahagikan tauhid kepada 3 itu adalah golongan mujassimah, golongan musyabbihah. Kalau kita belajar dalam akidah, kita tak akan jumpa di dalam kitab ulama ahli sunnah, di dalam ajaran ahli sunnah membahagikan tauhid kepada 3 hak ma'ruf. Tauhid uluhiyah, rububiyah, al-asma'i was sifat. Tak ada. Ajaran itu ajaran daripada mujassimah, musyabbihah. Oleh kerana demikianlah kita tak masuk di dalam silibus atau tak masuk di dalam pelajaran akidah kita. Bukan makna kerana bahagi mujassimah tu kita tak masuk. Dengan sebab kerana pembahagian itu, ajaran itu daripada mujassimah, kita tak ambil. Kita tak ambil maksudnya kerana ajaran dia tu sesat, salah. Ajaran tauhid 3 tu salah dan sesat dan kufur. Sebab tu kita tak masuk, tak ajar. Kalau ada juga kita ajar tauhid 3, kita daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah ajar tauhid 3, tapi tak ada hak sesat di dalamnya. Ajar dengan cara tak sesat, ajar dengan cara betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Makna dia bukan menyampai tauhid 3 mengikut silibus tauhid 3, mengikut yang dimaksud dengan tauhid 3. Faham tak? Kalau dia ajar betul-betul yang dimaksud dengan tauhid 3, silibus tauhid 3, tentu ada sesat, tentu ada kekufuran di dalam tu. Atau kata dia tidak lengkap. Contoh kita belajar tauhid 3, masa pula kita ni takut saya ambil masa lebih. Tak boleh pula.
agaknya kita kata 2-3 minit lagi lah, tak lebih daripada 7.30 lah. Boleh 2-3 minit lagi lah. Tauhid 3 ni pertamanya tauhid rububiyah. Huraian yang di sisi mereka, kita kena mengaku tidak ada yang memberi bekah selain daripada Allah. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan malaikat Allah saja. Tidak ada yang menghidup malaikat Allah, tidak ada yang memati malaikat Allah, tidak ada yang menyembuh malaikat Allah, tidak ada yang memberi kemarau malaikat Allah, tidak ada yang menurun hujan malaikat Allah, tidak ada yang memberi rezeki malaikat Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau kita ambil definisi seperti demikian, itu tak salah tu. Itu betul. Itu ialah ahli sunnah pun begitu. Nasbah akidah. Tetapi ahli sunnah dia tak penamakan begitu, kata tauhid rububiyah. Kita penama begitu, kita mengaku dengan keesaan Allah. Masuk di dalam la ilaha illallah, masuk di dalam kata wahdaniyah. Sebab sudah masuk di dalam la ilaha illallah, kita ahli sunnah. Ilaha tu kita masuk dah. Ilah dah. Tu tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Orang yang bagi tauhid 3, dia bagi suku ilah, suku Rabb, suku asingkan. Tak cukup dengan la ilaha, kena kata la ilaha la rabba. Bila kata ilah bukan Rabb, Rabb bukan ilah, dia bagi. Kita orang ahli sunnah, hak Allah, hak Nabi. Bila kata la ilaha, tidak ada Tuhan hak disifat dengan uluhiyah, tidak ada Tuhan yang disifat dengan rububiyah illallah. Kita dua masuk selalu dah. Sebab tu di dalam dakwah Nabi, orang masuk Islam dia tak ada mengucap 2 kali. Tak ada mengucap la ilaha illallah, la rabba illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya tak ada. Cukup satu saja. Cukup la ilaha illallah. Sebab bila kata ilah tu, tidak ada Tuhan yang memati, tidak ada Tuhan yang menghidup, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang diibadat kepada dia dengan sebenar illallah. Tu diisi ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dia tak bagi rububiyah, uluhiyah, tak payah bagi dah. Situ sama, cuma di pembahagian tu ya. Bila pembahagian tu menunjuk kata situ satu kesalahan dah. Bahagikan Rabb dengan ilah, diasingkan. Saya kata hak ni berat sikit, payah faham sikit. Setakat sekali ni tak boleh faham lagi. Ambil buat bekal je dulu, buat bahas untuk kita nak faham kat depan je dulu. Tepat penyelewengannya bila begitu, bila dah tidak ada Tuhan yang menjadi, tidak ada Tuhan yang menghidup memati, tidak ada Tuhan yang mengetahui segala perkara, malaikat Allah kat sini hak besar 2 kesilapan. Hak besar 2 kesilapan di dalam tauhid rububiyah mereka. Satu, dia kata tauhid rububiyah ini tidak kufur dengan dia oleh siapa-siapa pun. Semua mengaku dengan tauhid rububiyah. Fir'aun pun mengaku, Namrud pun mengaku. Kesemua orang kafir tu dia tidak kufur dengan hak ni. Hak dia kufur dengan tauhid uluhiyah. Dengan dalil, dia berdalil dengan ayat Quran,
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Selalu kita pun duk faham begitu. Saya pada awal-awal belajar dulu pun setengah daripada tok guru saya tempat saya belajar tu dia faham begitu juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Maknanya orang kafir mengaku dengan ketuhanan Allah. Siapa buat langit, siapa buat bumi, kalau tanya dia tentu dia kata Allah yang buat langit bumi. Maknanya semua orang kafir beriman dengan kata Allah yang menjadi langit, yang menjadi bumi, yang menurunkan hujan, yang memberi kemarau, yang memberi sakit, yang menyembuh. Itu betul ke tak betul? Tu kita rasa kata betul sebab Al-Quran. Saya dan hak betul di ahli sunnah kita tak betul. Tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab tak betulnya Al-Quran juga menerang kata Fir'aun, Namrud dan orang-orang Mesir dan orang-orang kafir, dia ingkar rububiyah, dia ingkar ketuhanan Allah. Dia adalah Quran juga. Dan makna yang kedua, kita ahli sunnah wal jamaah kata faham makna begitu di ayat tersebut tak betul. Ayat yang tersebut bukan memberi arti kata orang kafir mengaku ketuhanan kepada Allah, mengaku kata Allah Maha hidup, Allah Maha mati, Allah lah yang menjadi langit bumi. Bukan. Ayat tu pertama kali dia buat ayat dengan kata in, wala in sa'altahum, demi jika, bukan demi ketika. Ini bahasa kita Melayu pun kita kena halus. Bahasa Arab panggil adat syarak. Saya tengok bahasa Melayu di hari ini dia tak membezakan jika, apabila. Dia terjemah kalau kata adat syarak apabila ke semua. In, apabila sa'altahum, engkau tanya mereka itu. Kalau kita belajar bahasa Arab dia lain. In lain, idza lain, id lain. Id bila bertukar kat situ bertukar, silap faham. Dia panggil in tu, dia panggil adat syarak yang bahasa Melayu kata buat andaian. Bukan berlaku, buat andaian. Seperti lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit bumi Tuhan-Tuhan lain pada Allah, tentu langit bumi runtuh. Itu buat andaian. Bukan ada sungguh Tuhan lain pada Allah, buat andaian. Bukan ada soal sungguh. Allah kata jika engkau soal wahai Rasulullah orang kafir, siapa yang buat langit bumi? Orang kafir kata tak ada Tuhan lain daripada Allah, berhala dia inilah Tuhan. Fir'aun mengaku kata dia Tuhan. Tu dalil kata tak betul kata Fir'aun tu mengaku ketuhanan pada Allah. Allah cerita dalam Quran, Fir'aun kata qala ana rabbukumul a'la, akulah rabbukum, Rabb Tuhan kamu. Fir'aun tak mengaku Rabb kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tanya Nabi Musa, wa ma rabbul alamin, apakah Tuhan Rabbul alamin? Aku tak kenal Nabi Musa jawab, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan buat langit, buat bumi. Dia kata qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu sungguh, bukan Allah. Betul tak kata Fir'aun mengaku ketuhanan pada Allah? Tak betul. Serta pula orang kafir kata Allah yang mencipta langit bumi, berlaku ke tak? Tak berlaku. Sebab ayat ni buat andaian saja. Kalau engkau tanya, tentu mereka itu jawab dengan jalan
dengan jalan terpaksa kerana hujjah. Kerana nak jawab kata berhala buat langit bumi tak boleh jadi. Yang lain pada Allah nak mencipta langit bumi tak boleh jadi. Rasulullah duk hujah-hujah, kena terima. Kalau akhirnya dia kena jawab begitu. Tu. Yang kedua kesilapan di situ di tauhid rububiyah, dia kata kita tak boleh nak berdoa dengan tawassul. Bila berdoa dengan tawassul syirik. Tak boleh kita nak kata ada yang memati lain daripada Allah. Tak boleh kita nak bangsa perbuatan kepada lain daripada Allah, tidak syirik. Situ salah pula. Kata malaikat memati tak boleh. Nak kata Nabi tahu benda gaib tak boleh. Siapa kata Nabi tahu benda gaib syirik. Itu salah pula kat situ. Sebab bertentangan dengan hakikat yang sebenar. Malaikat ada mematikan, Nabi ada tahu perkara yang gaib. Itu kata hak tidak lengkap. Dia tak boleh, dia mendatangkan perkara palsu di dalam akidah dia. Bila belajar tauhid 3, kita belajar tauhid 20, alhamdulillah selamat ke semua. Begitulah yang saya boleh sampaikan. Nak terus nak mahbih tajuk dia tu tak boleh kerana masa kita terhad. Maaf banyak-banyak di atas ambil masa lebih. Dan apa yang saya boleh sampaikan itu yang baik, taufik dan hidayah pada Allah, dan yang salah silap dan kekurangan kesemua daripada kelemahan saja. Dan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala catatkan majlis kita di dalam amalan baik kita. Minta Allah simpankan untuk kita pada hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ba'id bainana wa bain khataayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqina min khataayana kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran pada Bapak Ahmad Ghazali, Bapak Iskam, hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah memberi kesihatan, memberi kemudahan dalam dakwah ibadah dan dakwah dan menyampaikan ilmu di serata tempat di Fatani, di Malaysia dan di serata tempat yang lain mudah-mudahan. Dan insya-Allah Bapak mudah-mudahan rezeki kita jumpa lagi ruang yang lain, waktu yang lain biiznillah tabaraka wa taala. Ya, masjid mengucapkan terima kasih atas kuliah pada hari ini. Itu saja, wallahu alam bisawab wal afu minkum. Insya-Allah minggu depan kuliah subuh kita bersama Al-Fadil Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.